Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahmatullah. Maafkan saya kelihatan ni ada aksiden tadi. Dua aksiden antara 1 jam daripada Singapura. Padahal dekat je, 15 minit je sebenarnya. Ala kulli hal, kita sambung pengajian kita hadis Ibnu Majah, Kitab Sunnah. Hari ini kita masuk hadis yang kedua. Ya. Cumanya pada kuliah yang lepas saya tak sempat nak membincangkan berkenaan dengan apakah hukum mentaati Nabi SAW dan hukum meninggalkan sunnah Nabi SAW. Seperti yang kita sebut dalam hadis yang pertama, iaitu Nabi SAW bersabda, kalau tentang boleh tengok hadis nombor 1 tu, ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku telah perintahkan kepada kamu maka ambillah. Maka kat sini ada arahan daripada Nabi SAW untuk mengambil segala perintah Nabi SAW. Dan dimaksudkan dengan perintah Nabi di sini ialah perintah sama ada perintah wajib ataupun perintah yang sunat. Dan kita semua tahu apakah maksud wajib? Wajib ialah perkara yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya dengan perintah yang tegas. Kalau sunat, iaitu apa yang diperintahkan oleh syarak dengan perintah yang kurang tegas. Kalau haram pula, apa dia? Apa yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang tegas. Kalau makruh pula, apa yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang tidak tegas. Adapun harus, apa yang sama antara perintah dan larangannya dari segi ketegasan, maksudnya seimbang. Nah, jadi kat sini menunjukkan bahawa mengikut Nabi SAW itu wajib. Kita semua biasa dengan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang yang beriman, ta'ala Allah dan ta'ala Rasul. Dan kewajipan untuk taat ni dalam perkara agama ke atau semua perkara? Semua perkara. Cuma kita kata dalam perkara dunia tidaklah setegas ikuti Nabi dalam perkara agama. Yang hukumnya wajib dan tidak boleh meninggalkan itu adalah masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, urusan-urusan dunia, maka Nabi SAW dia mencadangkan. Contohnya dalam hadis yang kita semua tahu, Nabi SAW sampai ke Madinah, lalu Nabi kata, apa yang kamu lakukan ni pada tanaman kamu? Fa innana nalqah, sesungguhnya kami ini mengahwinkan apa dia? Pokok bunga apa ni, gandum tersebut. Maka Nabi kata, kamu ni janganlah apa ni, kawinkan. Tak kahwin lagi lebih bagus. Faqad salah, Nabi kata, lagi bagus. Kemudian tak lama lepas tu tak menjadi pokok tersebut. Bila tak menjadi pokok tersebut, maka orang kata, ya Rasulullah, tak menjadi pun, apa yang kamu cadangkan? Tak menjadi. Apa yang kamu cadangkan? Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Dan ini sabit dalam banyak lagi kisah yang lain. Contohnya bila dalam perang Badar, Nabi SAW mengambil tempat untuk berkemah. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat kamu ini berdasarkan wahyu atau pendapat kamu sendiri, ya Rasulullah? Maksudnya apa yang kamu ijtihad, apa yang kamu rasa betul atau tidak? Maka Nabi SAW, ini pendapatku sendiri. Maka kata sahabat lain, kata, ya Rasulullah, maukah aku cadangkan kepada engkau cadangan yang lebih baik daripada tempat berkemah ni? Maka Nabi kata, kat mana? Kat satu tempat lain yang di mana ada air yang lebih banyak. Maka Nabi menerima arahan orang tu. Nabi tak kata, aku Nabi, aku buat mesti betul. Tak ada. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain, seperti dalam peperangan perang Uhud dan seumpama dengannya. Jadi ini dalil bahawa dalam masalah dunia, Nabi SAW itu dia terbuka, kan? Jadi cara nak susun kelas, kan, nak susun kursi 5 ke 6 ke 1 baris. Ini jangan kita kata pula, oh, saya ikut sunnah ni, agak tak lah.
Dia ada dia punya petunjuk dia, Nabi SAW. Cuma satu perkara yang kita perlu faham, walaupun Nabi itu ucapan dalam perkara dunia, kalau Nabi silap, mesti ada wahyu yang tegur Nabi SAW. Itu poin yang kita kena ambil tahu. Bukan maksudnya kalau orang tu ikut Nabi dalam perkara dunia lalu silap, maka Allah Ta'ala biarkan sebegitu saja. Dekat sinilah kita kata Nabi kalau dia buat tindakan dalam perkara-perkara dunia yang tersilap, pasti akan ada wahyu yang tegur Nabi Muhammad SAW. Contohnya macam kes perang Badar, tawanan perang Badar, kan? Tawanan perang Badar tu Nabi SAW tak ada wahyu berkenaan dengan khusus apa nak buat dengan tawanan perang Badar ni. Maka Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, kita bunuhlah mereka ni semua. Sebab mereka nanti balik nanti Mekah, dia hasut orang Mekah nanti untuk serang balik Madinah ni. Itu ayat saya lah, bukannya ayat Umar Al-Khattab, ya. Jadi Abu Bakar sendiri kata, ya Rasulullah, dalam kebanyakannya orang yang kamu tawan ni, dalam tu ada juga sebahagian saudaramu seperti Ibnu Abbas. Kalau kita bunuh semua, kita bunuh saudara-saudara kita juga. Apa kata, kita suruh mereka ni ajar anak-anak Madinah membaca, lalu kita pun apa, nanti dah selesai dia punya kontrak dia, kita lepaskanlah. Dah sempat mengajar tu, kita lepaskan. Lalu Nabi cenderung guna pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan ayat, maka lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard yuridu al-'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Yuridu al-'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Tidak layak bagi Nabi SAW untuk mengambil tawanan daripada orang kafir dalam kes perang Badar tu, hatta yuthkhina fil ard, sehingga mereka tu semua mati, dihapuskan. Dan benar kata Umar Al-Khattab. Lalu Allah Ta'ala turunkan wahyu membenarkan pendapat Umar Al-Khattab. Dan benar apa yang Umar Al-Khattab sebut, dan benarlah kata-kata Allah Ta'ala. Dan mereka ni patah balik ke Mekah, dia hasut orang Mekah untuk serang balik Madinah pada tahun yang akan datang dengan serangan yang lebih dahsyat dalam peperangan Uhud. Jadi dalam tindakan Nabi tersebut ada kesilapan tak? Ada kesilapan. Ada wahyu tak tegur? Ada wahyu tegur. Jadi ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, apakah hukum orang yang tidak ikut sunnah Nabi SAW? Kafir ke? Tak kafir ke? Macam mana tuan-tuan? Kalau kata saya tak nak ikut sunnah Nabi, kafir tak ni? Kafir. Kalau dia secara blatantly menolak. Kalau dia menolak, kafir. Dalam masalah tidak ikut sunnah Nabi, saya tulis ini tak buat laptop pada terlambat lah. Okay? Kalau dia tak ikut sunnah Nabi, tidak ikut, ini apa putih kan? Tidak ikut sunnah Nabi, apa hukumnya? Apa hukum? Maka yang ini kita kena tolaklah pada dua. Okey, tiga bahagian. Satu, tak ikut kerana menentang. Tidak ikut kerana menentang, atau takabur, sombong. Atau saya sebut dia kira sekali dah, ya? Menentang ataupun takabur. Yang ini tak syak lagi hukumnya kafir. Walaupun apa kategori perintah Nabi itulah, sama ada perintah yang wajib ke, perintah sunat ke, perintah apa ke. Kalau dia kata, why should I? Why should I follow Muhammad SAW? To 1400 years ago. Dah obsolete dah. Boleh baca canggih-canggih ya. Biasanya orang menentang paling canggih. Orang kampung tak menentang, dia relax ya. Menentang sunnah Nabi SAW. Apa dalilnya? Dalilnya jelas. Dalilnya macam Al-Quran tu, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dia menentang dan takabur. Ya, kita kenapa nak pakai hijab? Orang Jepun tak pakai hijab, pandai je. Dia kata. Takabur ni hukum nikah. Okey. Yang kedua, dia tidak menentang.
Okey, kita bagi dua lagi ni. Yang kedua, dia tidak menentang. Okey, tidak menentang ni pula dia terbahagi kepada dua. Dia tak menentang, dia tak terkabur, tapi dia tidak ikut secara total. Yang bahagian pertama ni tidak ikut secara total. Maksud secara total, langsung jenis amal langsung tak ada. Mandi wajib pun tidak, belanja kat rumah, dia kata kan, minum arak, lepas tu semualah. Kalau masa dia masuk bulan Ramadan, dia tak peduli Ramadan ke tak Ramadan ke, solat pun tak langsung, tak ambil perhatian, ila akhirih, langsung tak ada amal. Yang ni juga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ijma' ahlul haqqi, bahawa orang macam ni juga punya kafir. Auzubillah min dzalik. Ijma' ahlul haqq, Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Ijma' ahlul haqqi, ijma' ahlul haqq, bahawa siapa meninggalkan secara total itu kafir hukumnya. Itu juga dengan ucapan-ucapan Imam kita Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nukilan yang sangat banyak, bukanlah di sini maqamnya. Kalau kita nukil banyak-banyak, tak baca kitab kita ni. Jadi gini kesimpulannya, tidak bersangkutan hukumnya kafir. Okey, kalau ada yang buat, ada tak buat. Ada yang buat dan ada yang tinggal. Jadi macam mana pula tuan-tuan? Kafir ke tak kafir? Dan tuan-tuan tadi witir tak? Tak witir, kafir lah. Jadi kafir ke tak kafir? Tak kafir. Masalahnya juga tuan-tuan dan puan kena detailkan, kena tafsirkan apa yang dia tak buat tu, apa yang dia tak ikut tu. Jadi kat sini kita pecahkan dia kepada 3. Pecahkan dia kepada, ataupun 4 pun tak ada masalah. 4. Yang pertama, dia tak buat usul Islam. Dia tak buat usul Islam. Antara perintah Nabi SAW ialah perintah mentauhidkan Allah, betul tak? Kan? Perintah Nabi kata, man dhabaha li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih korban bukan kerana Allah Ta'ala, ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah syirik. Lalu dia syirik apa tu? Syirik besar. Lalu dia tak ikut, dia tak patuh larangan Nabi ni tadi. Apa jadi pada dia? Syirik lah, kafir lah. Kafir lah. Yang buat dia kafir, tidak patuh pada usul Islam. Masalah tauhid. Solat contohnya, solat juga masuk usul Islam. Kan kita semua tahu, barang siapa tinggalkan solat, maka dia kafir. Kan al-hadu baina wa baina al-kafir as-salah. Wa man tarakaha faqad kafar. Apa beza antara kita dengan orang kafir itu? Ialah solat. Siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Masalah tauhid, masalah iman contohnya. Contohnya beriman dengan qada dan qadar. Tapi mana pun qada dan qadar itu usul Islam. Lepas tu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, kalau mereka itu, iaitu orang tolak qada dan qadar itu, mensedekahkan 1 gunung emas, mensedekahkan emas sebanyak 1 gunung emas, ma qabila minhum, tidak akan diterima daripada mereka, sehinggalah mereka beriman kepada qada dan qadar. Jadi dalam masalah ini kita perhatikan, bukan semula ini sunnah, ini tak apa, dosa je. Tidak. Bukan sebelah tu. Ada benda sunnah Nabi yang kamu tinggal, kafir. Masuk dalam masalah usul iman, tauhid, benda-benda fundamental, tidak memperlekehkan agama, syarak dan seumpama dengannya. Dan tuan-tuan semua belajar dalam kelas akidah Imam Asri dan tulisan yang lain. Wallahu a'lam. Jadi yang kedua pula, iaitu perkara dipanggil wajib. Wajibul iman. Wajib iman, iaitu apa dia? Iaitu benda yang Nabi wajibkan. Seperti Nabi suruh buat baik dengan mak ayah, kita tak ikut, jadi kafir ke? Kalau dia tak menentang, tidak meninggalkan secara total, dan dia tak meninggalkan usul Islam, maka dekat sini dia berdosa.
Jadi dia berdosa. Okey? Jadi berdosa. Yang ketiga ni pula, kalau ditinggalkan benda yang sunat lah, atau penyempurna iman, penyempurna iman, yang ni apa hukum dia? Dia tak berdosa. Yang ni tak berdosa, tapi dia kalau selalu tinggal dicela. Kalau selalu tinggal, sengaja je ambil wuduk tangan kiri dulu tangan kanan. Sengaja je. Sengaja, sunat kan sunat, dia pun sengaja ambil wuduk tangan kiri dan tangan kanan. Maka dia apa hukum dia? Memanglah dia tak berdosa, tapi dia dicela. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, orang yang selalu tinggalkan witir itu dicela. Sentiasa konsisten, tak pernah sekali pun buat dalam hidup dia. Teruk betul. Kita kata, itulah Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah Sahih Muslim, dalam muqaddimah Al-Majmu' dia kata, bila ada satu saja perintah Nabi SAW, cubalah buat walaupun sekali dalam hidup kamu, supaya kamu tidak dianggap di sisi Allah Ta'ala, tercatat di sisi Allah sebagai orang yang meninggalkan sunnah Nabi-Nya. Lepas tu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia pernah sekali dia bekam, dan dibayar orang yang bekam dia 1 dinar. Banyak dah tu. Bila dia kata kenapa? Sebab ada satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bayar orang yang bekam dengan 1 dinar. Masya Allah. Pernah sekali Imam Ahmad dia pakai kain ihram, macam pakai kain ihram tu lah, tapi pakai sebab apa? Sebab Nabi macam baju macam kain ihram ni bukan, Nabi bukan pakai hanya ketika umrah. Nabi selalu pakai macam ni, hullatain, ada 2, satu yang atas. Jadi at least pernah sekali dalam hidup kita ni, bila kita lalu satu hari Nabi, kita pernah buat. Contoh Nabi kata sapu usap kepada anak yatim, kita pergi jumpa anak yatim, usap kepada dia. Kita solat duha, siapa yang pegang pada sunat solat duha, kita pun buat solat duha. Solat tasbih, siapa berpegang pada sunatnya solat tasbih, kan? Maka buatlah solat tasbih. Ila akhir, siapa yang berpegang pada sunat lah. Siapa tak pegang tu cerita lain lah, pendapat lain kan. Ila akhir masuk pendapat ulama yang lain ni. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang keempat, yang perkara yang harus tadilah. Perkara yang harus. Okey. Perkara yang harus. Contohnya Nabi kata tadawau, berubatlah. Kan? Adakah berubat hukumnya wajib? Berubat hukumnya tak wajib. Kan? Sebenarnya hadis Jariyah, seorang wanita yang dia ada penyakit sawan tu kan, dia tak berubat. Kan, dia tak berubat. Hadis tu dalil bahawa berubat hukumnya tak wajib kalau tidak menyebabkan mudarat kepada orang lain. Kalau ada mudarat kepada orang lain, dia wajib berubat, kan? Nah, jadi ini masalah yang kita perlu faham. Sebab itulah kalau kita tengok nas-nas dalam Al-Quran dengan hadis, kita akan dapati ada setengah ayat Allah Ta'ala kata apa? Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Contoh dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ayat surah Ali Imran tu, qul atii'u Allah war rasul, katakanlah wahai Muhammad, ta'ala Allah dan ta'ala Rasul. Fa in tawallaw, kalau kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya kalau kamu berpaling, Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang kafir. Nampak? Maksudnya berpaling daripada sunnah Nabi itu hukumnya kafir. Berpaling itu hak mana? Yang ni, tidak ikut, tidak menentang, terkabul, sombong, tidak ikut secara total, itu masuk berpaling. Yang ini hukumnya kafir. Ustaz, contoh yang paling terrible yang tidak ikut secara total, contoh apa yang tak ikut? Contoh semualah. Solat pun tak, makan pun makan khinzir, babi pun makan, semua pun tak kisah. Ada tak orang macam ni? Ada. Senang-senang yang liberal-liberal tu. Bila orang tanya dia, kamu ni bela anjing ni, mesti dalam satu forum, saya tak nak sebut nama lah, siapa tahu tahulah, siapa tak tahu sudahlah, kan. Dia dalam forum, dia bela anjing. Dia ni bela anjing, nama Melayu, nama Islam. Dia kata, I don't bother lah. Dia kata, I couldn't care less. Dia kata, orang putih kata kan, I couldn't care less. Dia kata, maksudnya aku tak kisahlah, itu kau nak kata aku apa, nak kata aku ni apa ya, itu bukan urusan aku, bukan urusan kau. Kata, aku nak bela anjing ke, aku nak minum arak ke, dah memang pengikut dia semua
Masa saya mengaji dulu, masa saya PJYA dulu, kita ni masa semangat lah kan, semangat reformasi masa tu. Pergilah kat tempat dia, markas tempat dia, menyebarkan dia punya ajaran-ajarannya. Kita pergi tempat dia, masa kita semangat reformasi, semangat kebebasan, jahil masa tu, bodoh kan. Kita pergi tempat dia, tengok tak sembahyang, rambut dreadlock semuanya. Yang tak mandi wajib, macam mana mandi wajib tak tahulah. Kalau rambut dreadlock semua rambut dia tu. Tahu dreadlock tak? Rambut hippie tu. Arak bersusun, tintin arak bersepah. Tapi cerita pasal perjuangan, kita nak keadilan rakyat apa semua. Dia pun ni baik, dia pun tak jahat. Kau cakap bagus. Tapi tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, apa semua tak. Dia free thinker, habis semua boleh buat. Yang ni meninggalkan Islam secara total. Khinzir pun makan dia pun. Allah musta'an. Kenapa jatuh tidak menentang? Kenapa dia masuk golongan tidak menentang? Dia tak menentang. Dia tak kata tak gunalah lawan hadis Nabi SAW. Kalau dia lawan, dia tak perlu ikut Nabi, itu menentang. Dia setuju benda tu ada. Dia setuju, dia tak apalah. You nak ikut. I tak lawan you. Kalau you rasa Nabi Muhammad SAW tu betul, dan you okey lah. Itu you punya opinion. I my own opinion, dia kata kan. Kan? Apa you nampak baik tak mesti baik pada I kan. So tak nak gaduh, tapi I appreciate you punya opinion. I appreciate you punya belief, dia kata. Kan? Kita hormat dia punya. Itu dia punya. Orang jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu masalah ni? Wa ma amartukum bi fakhudhuhu, ambilnya. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam keadaan bersungguh-sungguh menerima setiap arahan Nabi SAW ini. Yang poin yang keempat nak bawa, iaitu para sahabat semua bukan sekadar patuh pada Nabi SAW, tapi para sahabat dia tambah lagi beberapa perkara yang menyebabkan ketaatan para sahabat itu lebih sempurna. Apa dia? Yang pertama, tamamul khudu', ketundukan yang sempurna. Yang kedua, suratul istijabah. Iaitu yang kedua apa dia? Suratul istijabah. Apa maksud suratul istijabah? Bahasa Arab ni macam radio ni kan. Sini ngaji bahasa Arab semua kan. Jadi kena bahasa Arab. Suratul istijabah. Tamamul khudu' wa taslim. Sama guru al-khudu' wa taslim. Apa benda ni? Ya. Suratul istijabah maksudnya cepat. Cepatnya sambutan Nabi, para sahabat Nabi, cepatnya para sahabat tu menyahut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, satu hari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dia cakap kat luar kelas ni kan. Nabi kata ijlisun, Nabi kata duduk semua. Yang kat luar-luar tu pun duduk sekali. Maknanya segeranya menerima arahan. Dia tak kata Nabi tu arahan kat siapa sebenarnya tu. Dia tak ada pun. Bukan kita kot, orang lain kot. Kita kot dulu dia. Tak, dia tak kot. Nabi kata duduk ni semua. Dia panggil suratul istijabah. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala pakai cincin emas. Lepas tu Nabi kata, pakaian ini la khalaqa lahum fil akhirah. Siapa yang pakai emas ni tidak ada bahagian langsung di akhirat. Terus ambil, terus campak je, pelupung macam tu je. Tak ada pula nak fikir 2-3 kali ke tu. Rasulullah, kalau cerita kahwin boleh tak Rasulullah? Dia ada pula dia punya kalau dia tu. Kan? Kalau sikit boleh tak? Sikitnya 30% je. Yang lain tu bukan emas. Tak ada. Sebut. Sekali para sahabat kata, ya Allah, dia kata, kamu ambillah cincin tu, cairkan, boleh ambil faedah lain. Dia kata, aku takkan ambil lagi lah apa yang telah dibenci oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya boleh dia ambil, tapi perasaan dia tu, dia tak syok. Bila ada benda tu ada kat kita, bila nampak benda tu, Nabi tak suka benda tu ada pada diri dia. Ini panggil suratul istijabah.
bila turunnya ayat hijab ni, saya sebut dalam kuliah ni ke kuliah lain kan, turunnya ayat hijab pada waktu malam, pagi-pagi semua dah berhijab dah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, rahimahullahu nisa as-sahabiyat, semoga Allah Ta'ala merahmati sekalian wanita-wanita sahabiyat. Ayat hijab turun waktu malam, pagi dia ambil air kain meja purple ni agaknya pun dia ambil, dia pakai juga buat tudung. Kalau kita tak boleh lah bang, tak nak keluar lah pagi ni, nak kena pergi dulu kan. Ni Munawarah dulu lah, pergi tudung ke apa ke, Shah Alam dulu ke mana ke kan. Pergi India dulu. Jekyll ke apa ke dulu. Takkan nak pakai ni ni mana purple ni, buruk lah. Tak konon dengan baju. Tak ada suratul istijabah. Sehingga kan dalam ayat tu disebut, dalam hadis disebut, dan Nabi kata hendaklah wal yakhrujna tafilat, dalam mereka keluar dalam keadaan tidak berhias, dan jangan tuzahimur rijal, dan jangan berlaga-laga dengan lelaki. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wanita-wanita ni di jalan tepi-tepi dinding Masjid Nabawi, sampai dia cari-cari dia punya kain dia, dengan buat dinding Masjid Nabawi tu bukan licin macam kita ni, pelepah tiang kurma mesti kasar. So, dia cari-cari sebab tak nak yuzahimur rijal, tak nak dia tempat lelaki tak masuk tempat perempuan tak masuk ke lelaki. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila kata hendaklah pintu ini tidak siapa lagi lelaki yang masuk, Umar Al-Khattab kata semenjak 30 tahun lepas aku tak pernah masuk pintu tu, walaupun sekali, walaupun tak ada orang perempuan, aku tak pernah juga masuk pintu tu. Ini kita tabarakallahu fikum, suratul istijabah. Ayat arak diharamkan. Sahabat tengah tuang. Kata Anas bin Malik, aku tengah tuang arak dekat Sa'ad bin Waqqas, semua sahabat-sahabat senior ni, Abdurrahman bin Auf semua. Dia junior, biasanya junior lah kena bully kan, dia buang, dia tuang air pum arak dekat semua sahabat-sahabat senior. Datang seorang lelaki, ya, dia kata arak telah diharamkan, Rasulullah SAW kata arak telah diharamkan. Terus buang, dia tak kata last call. Tak ada kata last call. Mana dia last call kan? Dia baru je beli 20 batang rokok, kali keluar fatwa haram. Tak ada kata habiskan dulu lah 20 batang. Bazir nanti kan RM27 ni kan bayar. Tak. Allahul musta'an. Jadi yang kedua tamamul khudu' wa taslim, iaitu kesempurnaan tunduk dan penerimaan kepada hukum tersebut. Kan? Maksudnya kalau Nabi dah kata macam tu lah. Yang ni kes dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebutkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu amran an yakula lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh layak bagi seorang mukmin, lelaki dan wanita, apa itu, bila Allah Ta'ala telah tetapkan satu baginya, dia nak ada pilihan untuk dia pula. Kan? Kesnya Nabi SAW ni masuk ke Minang, seorang sahabat ni tak apa nak handsome sangat lah, dan tak kaya lah, pada satu anak perempuan, seorang perempuan ni. Ayah dia, mak dia menolak. Ya, patutnya memang layak lah dia tolak, sebab itu hak dia, tak salah pun dia tolak. Sebenarnya kalau ikut dari hujah agama, tak salah dia tolak. Cuma anak tu kata apa? Anak salihah. Kan? Dia kata apa? Dia kata, ayah, tidakkah kamu pernah mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak patut bagi seorang mukmin lelaki dan wanita, bila Rasulullah dah bagikan satu perkara padanya, dia nak ambil pilihan yang lain, maka aku kahwin juga dengan dia, Rasulullah. Kahwin juga, lelaki itu insan. Ditakdirkan Allah, lelaki itu mati syahid. Dia kata, Alhamdulillah, aku dapat suami seorang yang syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak mati syahid seronok ke? Bukan tu Allah tu labang pergi keluar perang pula kan nak mati. Tak. Itu kita. Itulah kan kita jangan pergi masjid lah ni. Mata tak nampak lagi pergi masjid lagi. Apa ni kan langgar ketuh ni kan. Tak. Kalau dia kena pergi masjid dalam keadaan ngelanggar, Alhamdulillah mati dalam keadaan dia nak pergi. Kan? Itulah jangan pergi masjid tengok.
Tak lah. Kita mati juga dalam rumah, mati juga. Biarlah mati pergi masjid. Kan? Lama cepat bapak-bapak kita mata kan tak nampak bawa kereta pun terhegih-hegih dah bawa kereta. Dulu ada pakcik masjid saya tu, asal reverse mesti langgar kereta orang. Asal reverse mesti langgar kereta orang. Jadi orang tahu ni kereta Pak Ayub ni. Haji Yaakob nama dia. Dia meninggal rahimahullah. Kalau nampak kereta dia semua gelak dari pagi. Semua ambil silent. Kan? Begitu juga dengan kes Az-Zubair bin Al-Awwam. Ketika dia ada kisah dia dengan seorang lelaki. Dia ada tanah kan, ada tanah. So dia tanah dia belah atas. Kawan tu tanah dia belah bawah. Air lalu tanah dulu baru turun bawah. Jadi tahanlah sikit air tu supaya dia boleh mengairi dia punya tanah kebun dia. Dan ikut hukum Islam, siapa jumpa 3 benda ni dulu, maka dia berhak dulu. Air, tanah, api. Kan kita mula-mula sekali buka kawasan Sungai Bercala ni, itu kita punya lah. Mula-mula lah, kan tak boleh lah. Kan? Kerana tanah dah milik orang. Masa mula-mula buka dulu, tengok teman-teman atuk kita kan, atuk aku yang buka kawasan ni, maka dia berhak dulu, kata Nabi, tiga benda: tanah, air, api. Kan? Maka dia berhak padanya. Maka dia berhak pada air tersebut. Maka jumpalah, bergaduhlah 2 orang ni bersisih, jumpa Nabi SAW. Kan? Bila berjumpa bersisih, Nabi kata, wahai Zubair, kau tahanlah air, tapi kau lepaskan juga untuk orang bawah. Orang bawah tu kata apa? Ya Rasulullah, apakah kau buat putusan ni sebab dia anak saudara kau? Lalu turunlah ayat Quran mencela perbuatannya. Mana boleh. Bila Allah Ta'ala perintah, dia kena wa yusallimu taslima. Tu apa taslim tadi tu? Pertama dia kena terima, wa yusallim, dan tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kata Syekh Sa'di, tafsir ahli tafsir Abdul Rahman Sa'di, iaitu bila datangnya perintah Allah, kena ikut, kena terima, kena tunduk dengan setunduk-tunduknya. Itu 3 benda berkenaan dengan ikut Nabi SAW secara umum. Mari kita tengok hadis yang seterusnya. Dicela. Tak, hatta benda yang paling ringan sekalipun, kalau dia meninggalkan secara consistently, sengaja tinggal secara konsisten. Contoh macam sebut tadi lah, boleh je ambil wuduk tangan lalu, sengaja ambil tangki. Boleh je baca bismillah ambil wuduk, tapi sengaja tak baca bismillah. Ba'diyah, qabliyah langsung tak pernah buat semua hidup dia. Walaupun sunat tak pernah buat langsung. Tarawih apatah lagi. Macam ni orang ni dicela. Walaupun dia sunat, tapi dia dicela. Itu apalah kau ni, tak gunalah kau ni. Benda lain kau boleh buat. Kau jogging, kau main lagi 6.7 km satu hari, pace 5. Basikal lagi, Ahad naik basikal. Sampai tu Genting Sempah tu naik basikal. Genting Peres lah, Genting Sempah lah, apa semua keluar. Kan? Naik basikal. Tapi main sunat 2 rakaat pun tak boleh. Itu masuk cela. Bukan kata kau ni bodoh. Tak, bukanlah, macam kita cela dia. Takkanlah benda tak boleh buat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika seorang tu, Nabi kata, makan tangan kanan, aku tak boleh. Nabi kata, fa'innaka lan tasti' abadan. Sehingga kamu takkan mampu selama-lamanya. Terus tangan lelaki tu lumpuh. Sehingga dia taubat pada Allah Ta'ala, lalu betul okey balik tangan dia. Walaupun nampak benda tu ringan, tapi jangan pelekehkan. Wala yastahwiyannaka sunnatu min sallam, jangan kamu pelekehkan sunnah Nabi SAW. Itulah kata Waqi', kita akan jumpa Waqi' al-Jarrah bin Malih, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Dia kata apa? Barang siapa yang mempermainkan, macam meringankan takbiratul ihram, maka basuhlah tangan dia lepas solat. Maksudnya dia start solat lah. Maksudnya apa? Kita ni kalau terlepas takbir pertama solat jemaah tu, kita kena rasa bersalah. Yang aku telah meninggalkan satu sunnah yang besar. Tak boleh kata, tak apalah, janji jemaah. Jangan macam tu. Itulah kes jemaah. Bayangkan orang yang langsung tak sembahyang jemaah langsung. Lepas tu Nabi SAW kata, aku kalau boleh ketika datang yang solat jemaah, ketika nak imam iqamat, aku paslah ini
tugasan jadi imam ni kepada orang lain, dan aku akan ajak beberapa orang sahabat, aku nak cari rumah sahabat yang tak solat, aku nak bakar rumah dia. Okey, sembahyang Jumaat ni sunat ke wajib? Kalau mazhab Syafi'i sunat lah, kan? Syafi'i sunat lah. Tapi apa kata ulama Syafi'iyah, kata perbuatan Nabi nak bakar itu dalil bahawa sunnah Nabi itu tak boleh ditinggalkan dan dipandang ringan, dipandang enteng, dipelekeh-lekehkan. Itu masalahnya zaman sekarang, memperlekehkan sunnah Nabi itu menjadi benda yang tersebar. Apatah lagi di zaman banyaknya pelawak-pelawak murahan, minta maaf, komedian-komedian murahan, stand up jokers yang tak guna ni, memainkan sunnah Nabi SAW. Macam ni contohnya, bila Nabi kata, bila kamu ni, bila isteri diperlukan oleh suaminya, maka datangilah pada suaminya, walaupun di atas kenderaan sekalipun, di atas unta. Lalu ada orang pergi buat lawak, kata lepas ni boleh buat atas kereta kancil. Faham tak maksud dia? Tuan-tuan lebih faham dari saya. Boleh buat atas kereta kancil, keluar dalam surat khabar. Saya kata ini istihza' di Nabi SAW, ini kufur sarih billahil azim. Itu cerita lain, nanti panjang. Saya terlepas satu pula. Yang ada 3 bulan tadi, yang bila tiba perintah tu, maknanya sahabat akan buat dengan seberapa segera. Surah Al-Istijabah. Yang kedua, dia akan kesempurnaan dan tunduk. Yang ketiga tu dia menerimanya dengan penerimaan yang sepenuh hati. Al-Qabul. Dia bukannya buat dalam keadaan tak apalah, tak redha, hati tak redha. Tak boleh pada hatinya ada tak boleh. Kerja tak sempurna keimanan dia. Okey. Yang ni ada dalam Quran. Bukannya ini daripada ulama ke apa. Kita buka ayat tersebut. Kita bagi ayat ni, kita buka lah. Cuma ada Quran kan dalam pun. Okey, wa yasan ta'lim, insya-Allah ada Quran mana. Okey. Wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 88. Surah An-Nisa surah 88 ayat 65. Ayat 65 betul tak? Fala wa rabbik. Fala wa rabbika la yu'minun. Nampak ni? Fala wa rabbik, la tu bukan tidak tu sumpah. Macam fala uqsimu bihadzal balad. La tu la sumpah. Okey, la tu bukan maksudnya la tidak. Okey. Fala wa rabbika, dan demi Tuhan. Yang kalau sumpah dengan fala ni dia kena ada waw. Fala wa rabbik, dia tak boleh fala rabbik, tak boleh. Fala wa rabbik. Ini sumpah. Dan demi Tuhanmu, kata Nabi, kata Allah dan Nabi. Fala wa rabbika la yu'minun. Tidak beriman mereka. Ayat 65. 65, verse 65. Chapter 6, chapter 5. Verse 65. Oh, chapter 4. Zakir naik sikit kan, ya. Untuk Al-Quran itu fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak beriman mereka ini dengan iman yang benar, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehinggalah mereka itu menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim. Maksudnya buat keputusan Nabi SAW. Tadi kita kata Nabi terima tadi, tunduk tadi, tamamul khudu' wa taslim. Maknanya kita kena terima Nabi sebagai tahkim hukum. Apa benda kita berselisih. Sebab tu kalau kita bergaduh orang ni, kita tak Quran, tak usah benda lain. Quran sunnah. Quran sunnah salah. Apa dalam Quran dan sunnah salah, aku terima. Kalau tak, kita beredar. Thumma la yajidu, ni thumma la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ada dalam hati mereka ada sedikit pun apa tu? Keberatan. Tak boleh ada haraj.
Tak kenapalah Nabi suruh kita main subuh pukul 5.30 pagi ni. Tak boleh macam tu. Kan? Kenapalah kita tak boleh minum arak ni? Kalau boleh kalau perjalanan-jalan Europe. Senang. Boleh susah. Kan? Nak Europe susah. Nak cik kena halal lah, apalah, cik kena balik kena Pakistan juga jumpa. Europe kan? Kan? Nah. Harajat mimma qadaita, apa yang telah kau berikan, wa yusallimu taslima, dan tunduk dengan setunduk-tunduk. Maksud tunduk macam kita sekarang kita solat. Tunduk setunduk, terkentut sikit batal. Tunduk setunduk kata, alah sikit ni takkanlah. Salah pun. Tak, kita keluar. Kan sembahyang lagi, tersentuh pula. On the way dah ambil untuk sentuh, kita suami sentuh pula. Ni kalau ambil Syafi'i lah, sentuh pula. Allah batal lagi. Ambil tak marah. Yusallimu taslima. Dia marah suami dia je pasal sentuh. Tapi ambil wuduk tu tak marah. Wa yusallimu taslima. Kan kita baca Fatihah, semua baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada orang tengok pun. Wa yusallimu taslima. Kan ni maksudnya ditunduk pada setiap benda yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ini tamam al-khudu' wa taslim. Jadi ini syarat ikut Nabi SAW untuk menyempurnakan ketaatan tadi. Okey, wallahu a'lam bissawab. Hadis seterusnya. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بسند متصل إليه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah. Abu Abdullah ni gurunya Imam Muslim, Imam apa dia? Imam Ibn Majah rahimahullahu taala. Daripada tabaqah yang ke-10. Naam. Abu Abdullah, naam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabbah. Muhammad bin Sabbah juga Al-Jurjani, meninggal tahun 240 Hijriyah. Saduq, orang Kufah, meninggal tahun 240 Hijriyah. Qala anba'ana Jarir, yang ini nama Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi. Daripada tabaqah yang ke-8. Tabaqah ke-8 ni tabi'in. Tabaqah ke-8 ni tabi'in. Sampai tabaqah ke berapa tabi'in? Sampai tabaqah ke-6. 7, 8, 9 tabi'in. 10, 11, 12 tabi'in. Dan ini lapisannya guru-guru Imam Bukhari semua. Jadi kalau saya kata tadi macam Muhammad bin Sabbah tadi, tabaqah yang ke-10. Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, namanya Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, yang ni tabaqah yang ke-8, meninggal tahun 188 Hijriyah. Kan? Kenapa kena sebut tarikh meninggal? Ini memang adabnya para ulama dahulu kalau mengaji hadis dia sebut tarikh meninggal. Kata guru kami Syekh Mahir Yasin Al-Fahl, dia kata, aku menyebut tarikhnya kematian ini supaya kita ni sentiasa mengingati bahawa apa dia, yang kita pun akan sampai tarikh kematian kita, kata Syekh. Yang kita juga akan sampai tarikh kematian kita. Dan mereka ini orang yang telah lalu dan telah elok Islamnya dan mati dalam keadaan keislamannya yang baik, dan kita ni kadang kita tak tahu lagi Islam kita macam mana ketika kita mati. Jadi dengan menyebut-nyebutnya ini, maka kita ingat kematian kita, tarikh kematian kita, lalu kita insaf dan sedar bahawa kita jauh betul dengan diorang ni, Muhammad bin Sabbah ni, ila akhirih. Maka kita pun berusaha untuk jadi seperti mereka. Tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kata syair Arab, dia kata apa? Fatashabbahu, kamu tirulah perangai orang-orang yang salih di kalangan kamu, orang-orang sebelum kamu. Illam takunu mislahum, walaupun kamu ni takkan jadi macam mereka punya. Confirm kita sebut nama Jarir bin Abdul Hamid, Muhammad bin Sabbah ni, takkan kita dapat tiru orang. Secebis pun takkan dapat tiru. Okey?
Kerana sesungguhnya fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya meniru orang yang bagus ini satu kejayaan. Kan kita kena tiru. Berangan Ustaz. Berangan aja. Berangan tak boleh, kena tiru. Kalau dia orang qiyamul lail, kita qiyamul lail. Dia orang mengaji hadis, kita mengaji hadis. Dia orang hafal hadis, kita hafal hadis. Tak kisahlah hadis pendek pun, innamal a'malu binniyat juga. Janji hafal. Kan? Cuba kita hafal ada hadis pendek, doa-doa ila akhirih. Qala anba'ana Jarir, telah menyampaikan kepada kami Jarir anil A'mash. Al-A'mash kita sebut dalam kuliah lepas, tapi kita ulang balik. Siapa Al-A'mash ni? Namanya Sulaiman bin Mihran. Masya Allah. Sulaiman bin Mihran, yang ni tabi'in, tabaqah yang ke-5. Meninggal tahun 147 Hijriyah. Dengan tahun 147 Hijriyah, Sulaiman bin Mihran ini. Kan? A'mash ni maksudnya ialah mata dia ni sebelah asyik berair je mata dia. Itu maksud A'mash. Tak boleh pakai langsung, tak boleh pakai sangat mata dia. A'mashul ain. Okey. Ustaz, bukankah ini namanya mengumpat? Ustaz panggil orang si mata berair A'mash. Kalau kita baca hadis Nabi, kita akan jumpa ada orang dipanggil Al-A'raj, si tempang. Al-A'war, si juling. Al-Awar, si buta sebelah. Al-Ahwal, nama dia Sulaiman Al-Ahwal, si juling. Ulama panggil dia juling, tempang, pekak tadi. Okey. Apa ni tadi? Mata buta sebelah, berair. Ini bukan ngumpat ke Ustaz? Tanda. Tujuannya supaya untuk dikenali. Bukanlah semua cakap buruk tu namanya mengumpat. Atau ada satu syair yang saya hafal dari guru saya, Syekh. Dia kata al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa mudhhiri fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata ala izalati al-munkari. Sedap syair dia. Dia kata al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Cakap buruk pasal orang ini bukanlah mengumpat pada 6 tempat. Mutadhallimin, pertama mutadhallim, iaitu orang nak report kezaliman orang lain. Kan? Orang ni pergi, dia buruk-burukkan, dia buat benda buruk, lagi tak lagi report kat orang kan. Maka dia jangan kata pula kau ni ngumpat lah, kata. Nak report polis, tuan, fulan dan fulan telah mencuri, kamu jangan umpat, tak elok umpat. Ini mutadhallimin. Nak suami dia pukul dia sampai pecah-pecah muka dia. Dia nak mengadu kat ustaz. Boleh tak? Boleh. Jangan kata pula saya nak jaga rahsia keluarga saya, nak dapat payung emas lah, payung apa semua. Ini semua tak betul. Mutadhallimin wa mu'arrifin. Yang ni mu'arrifin. Mu'arrifin apa? Nak bagi orang kenal. Kan? Dia kata nama dia Sulaiman. Nak jumpa Pak Sulaiman kampung ni, Taman Tun ni. Sulaiman mana? Kan? Ada Sulaiman Saman bin Ahmad, Sulaiman bin Karim. Allah, nama bin kami lagi tak kenal. Kan? Ada Sulaiman juling, ada Sulaiman tempang, ada Sulaiman hitam. Mana satu? Sulaiman juling. Oh, Pak Manjuling, kami kenal dia, rumah dia kat situ. Maka ini umpat ke? Tak umpat dengan cara jangan tambah minyak pula lah, tambah nasi pula. Orang juling ni sebelah yang mata dia gini-gini tu. Sama kutuk pula kan. Biasa orang kampung kan. Dia ambil untuk kawan kan. Tapi tak boleh. Haram tu. Yang ketiga, wa muhadhdhirin, memberi peringatan ke orang. Mentahdzir. Jangan ikut ni Ustaz Don ni suka bawa hadis palsu. Ini bukan mengumpat. Lain betul Ustaz Don bawa hadis palsu, nak buat macam mana? Tak kisahlah live pun tak live, cakap ni. Nasihat. Saya sebut nama tak masalah. Bukan tu Ustaz cik elok Ustaz cakap pasal orang. Tak. Perosak agama tak boleh diberi ruang, tak boleh kita bagi ni. Kita cakap terus terang. Kata Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, menjelaskan bid'ahnya seseorang tokoh
Bukan tokoh kan, seorang itu. Ataupun pergi puasa sunat, sembahyang tahajud apa semua lagi bagus. Dia kata puasa sunat, tahajud tu bagus, tapi pahalanya hanya untuk dia je. Adapun kita ni cakap, iaitu kita jelaskan pada orang kebatilan, maka yang ni kebaikannya dapat pada semua orang. Nah, tapi pastikan dulu betul, jangan pula tuduhan. Tuduhan jadi fitnah. Tuduhan jadi fitnah. Barakallahu fiik. Yang keempat apa dia? Wa mudhhiri fisqan, orang yang menzahirkan kefasikan. Memang dia dah keluar, dia keluar kat Instagram gambar seksi dia apa semua. Dia kata dia ni, kau nak nikah mana? Janganlah. Dia keluar apa gambar dia semua seksi apa semua. Kau tak elok ngumpat. Tak nak ngumpat apa, dia dah keluar dah, ada 70,000 views. Kan? 50,000 likes. Yang ni bukan ngumpat lah. Yang ni mudhhiri fisqan. Yang kelima, wa mustaftin, minta fatwa. Ini ustaz. Wa man talaba al-i'anata ala izalatil munkari. Yang keenam iaitu minta izalatil munkar, minta tolong dihilangkan kemungkaran. Contohnya kita dengar ada orang berzina dekat satu lot rumah ke apa, kita pasti dia zina, kita pun ajak bang, jom kita pergi, dia ni berzina, kita halang dia. Maka yang ini adakah namanya mengumpat juga? Tidak mengumpat, sebab digunakan untuk izalatil munkar. Tujuannya kita nak mencegah munkar. Jadi begitulah dia dalam riwayatnya, dalam tradisinya Ahlul Hadis, apabila mereka susah nak beza-bezakan, mereka akan panggil Al-A'mash atau seumpama dengannya. Namun Al-A'mash ini walaupun matanya sebegitu, namun dia ialah seorang yang sangat kuat ibadah, sangat salih. Dia tidak menghabiskan, dia tak akan tidur melainkan dia dah baca 1/3 Al-Quran setiap hari. Setiap 3 hari dia khatam Al-Quran. Al-A'mash ni, Masya Allah. Dan kata Syu'bah bin Hajjaj, satu ulama hadis, dia kata Al-A'mash ni mushaf orang panggil dia. Kata para ulama, orang panggil dia mushaf sebab apa? Satu, sebab dia rajin baca Quran. Yang kedua panggil mushaf sebab dia ni jujur macam Quran, tak ada benda yang tak betul daripada mulut dia, semua betul. Al-mushaf. Kata Isa bin Yunus, satu anak murid, salah orang anak murid, dia kata ma nara mithla al-A'mash, kami tak pernah lihat seperti A'mash ni. Wa ma ra'aitul aghniya was-salatin, aku tengok orang kaya dan orang sultan-sultan yang ada kuasa semua, ahqaru indahu, hina di depan dia. Walaupun A'mash ni paling miskin, paling fakir dan berhajat kepada bantuan orang, namun orang raja-raja semua duduk depan dia, nampak hina mereka ni semua sebab ketakwaannya, waraknya dan ahli ibadahnya. Dan kata Waqi' tu anak murid dia lah. Waqi' kata, aku ni 2 tahun aku duduk mengaji dengan A'mash ni, Sulaiman bin Mihran, tak pernah sekali pun dia qada walaupun 1 rakaat. Maksudnya terlepas jemaah walaupun 1 rakaat. Tak pernah tengok sekali pun dia terlepas takbiratul ihram. Sekali pun tak pernah tengok selama 2 tahun aku mengaji dengan dia. Allahu Akbar. Nampak tak? Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Dan seterusnya dia meninggal tahun berapa? 147 Hijriyah. Atau 145 Hijriyah, 147. An Abi Salih. Abu Salih ni kita bincang juga sebelum ni, siapa nama dia? Nama dia Abu Salih Zakwan As-Samman. Abu Salih Zakwan As-Samman. Yang ni nama dia Samman ataupun Zayyad sebab dia jual minyak. Okey. Bawa daripada Kufah bawa ke Madinah. Dan ni antara orang yang paling kuat mengaji dengan Abi Hurairah. Ada beberapa orang kata ulama yang anak murid Abu Hurairah yang hardcore. Yang betul-betul tak lepas kuliah Abu Hurairah ni. Antaranya Sa'id bin Al-Musayyib. Kita bisa dengar kan, Sa'id Al-Musayyib. Kemudian Abu Salih ni, okey. Kemudian Muhammad bin Sirin, Al-Maqburi, Al-A'raj dan Abu Rafi'. Jadi ada 6 orang anak murid hardcore Abu Hurairah yang mengaji dengan Abu Hurairah 20 tahun, 16 tahun mengaji dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Salih
Dhakwan As-Samman, dan dia daripada tabaqah yang ketiga. Maksud tabaqah ketiga ni tabi'in yang besar jugalah. Sebab tabaqah kedua, 3, 4, 5, 6 tabi'in. Jadi tabaqah kedua yang paling hebatlah. Yang kedua yang ni tabaqah yang ketiga ni. Jadi Abu Salih ni tabaqah yang ketiga. Jadi dia tabi'in. Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni pula ma'ruflah sahabat Nabi jalil yang mulia, yang banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita semua tahu kisah dia mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar banyak hadis daripada-Mu ya Rasulullah, tapi aku kadang-kadang lupa ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibsid rida'aka. Kau ambil kain kau, bentangkan. Maka Nabi pun ambil kain tu, Nabi lipat fadammahu ila sadrihi. Nabi peluk kain tu pada dadanya. Dan dia bagi dekat Abu Hurairah. Semenjak dari itu Abu Hurairah kata, aku tak pernah lupa lagi dah. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Hurairah ni pun ada masalah lupa. Jadi biasalah kita bukan Abu Hurairah, lagilah selalu lupa. Lalu macam mana kita nak menghadapi penyakit lupa kita ni? Adalah banyak doa. Dan bukan sekali ni Abu Hurairah mengadu kat Nabi. Pernah sekali satu hari Nabi SAW dalam masjid, dan nampak ada orang sahabat dengan dalam masjid. Bila Nabi sampai je kat masjid, masuk masjid tu, dia bangun. Berupa orang sahabat tu tengah berdoa. Nabi kata, irji' ila makanikum, kembali kepada tempat kamu dan teruskan doa. Maka mereka berdoa. Nabi berkata, amin, amin, amin. Kan? Lepas tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai, dia tengok Nabi aminkan doa orang ni, Nabi dia jealous lah. Jealous dengan maksud yang baik lah. Kan? Aku pun nak doa, aku pun diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku nak doa juga ya Rasulullah, supaya kau aminkan. Nabi kata, baca, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah apa yang mereka semua mohon kepadamu. Sebab doa tu dah diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tambahan lagi, ya Allah, aku mohon ilmu yang tidak lupa. Oh, insya-Allah. Nabi kata, amin, amin, amin. Nabi kata. Lalu kata sahabat lain pula, ya Rasulullah, dia dapat lebih Rasulullah. Kami juga nak sama juga. Nabi kata, semuanya Abu Hurairah dah buat dulu dah. Kamu dah terlepas. kamu dah terlepas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nak dalil bahawa apa dia? Iaitu kita ni memang nak mengaji, memang kita akan menghadapi lupa. Namun kita kena minta pada Allah, ya Allah, janganlah bagi lupa ya Allah ilmu ni. Penyakit ilmu ni lupa. Kan? Itulah fa'alimna minhuma jahilna wa dhakkirna minhuma nusina. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah dilupakan, dan bagilah kami ilmu apa yang kami telah jahilkan. Pasal Quran kan, doa lepas baca Quran. Jadi kita minta supaya jangan lupa. Dan kalau kita baca kisah salaf, untuk mereka tak lupa, itu sangat menakjubkan sekali dan sangat kita terharu melihat macam mana orang ni sungguh-sungguh betul supaya tak nak lupa ilmu ni. Ada yang tulis atas kertas, ada tulis atas kulit, ada yang ulang hadis sampai beratus-ratus kali, sampai ada yang tengok, sampai ada yang makan pun bini suap sebab nak tengok buku. Kan? Kesungguhan untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dah Abu Hurairah radhiyallahu. Sehingga Abu Hurairah ni walaupun dia dengan Nabi berapa tahun? 4 tahun je dengan Nabi. Kan bila orang tanya, wahai Abu Hurairah, bila kamu sampai ke Madinah? Dia tu ketika Nabi pulang daripada Khaybar. Nabi serang Khaybar pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. 7, 8, 9, 10 dan Nabi meninggal awal tahun ke-11. Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan je tahun ke-11. Jadi 4 tahun dengan Nabi SAW. Lepas itulah bila sebagian sahabat kata, akthara Abu Hurairah, akthara Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak sangat riwayatkan hadis, banyak sangat riwayatkan hadis. Mana dapat ni banyak-banyak? Macam ayat kita lah, mana dapat banyak-banyak ni? Sedangkan ada ramai lagi sahabat-sahabat yang sini. Lalu yang mula-mula yang tanya tu Aisyah radhiyallahu anha, kata, wahai Aisyah, ketika kamu sibuk dengan kamu punya kuhul, apa dia? Celak, dengan tak sapu muka dengan bedak, aku hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdiam Aisyah radhiyallahu anha. Terdiam Aisyah radhiyallahu anha.
Kan? Sehingga kan sebagian sahabat acara Abu Hurairah lain pula kata, Abu Hurairah banyak sekali riwayat hadis, sedangkan dia lewat masuk Islam, lambat sampai ke Madinah. Dia kata, kamu tahu tak macam mana kenapa aku banyak hafal hadis? Kamu semua wahai orang Madinah, kamu ada tanah luas, ladang apa semua, kamu sibuk dengan ladang. Kamu pula orang Muhajirin, orang Ansar, sibuk dengan ladang. Kamu pula orang Muhajirin, sibuk dengan bisnes. Nampak tak? Bila kita baca hadis kita tahu, biasanya orang tempatan dia biasanya bercurut tanam. Biasanya orang luar bisnes. Dia jangan marah orang Bangladesh jual kapet, orang Kemboja jual kain, kan? Memang orang luar bisnes, sebab dia tak ada tanah. Jadi kamu wahai orang Muhajirin sibuk dengan bisnes. Adapun aku, fa amma ana fa inni ahfadul hadis ala shib'i batni. Adapun aku menghafal hadis dalam keadaan aku kelaparan setiap hari. Kata. Sehingga dia pernah lapar sangat sampai mengikut badan dia. Orang pijak dia, ingatkan dia ni gila. Tak, rupanya tak. Dan semuanya aku ni sangat kelaparan. Pernah sekali dia lapar sangat, tapi dia tak nak meminta-minta pada orang. Sebab dia yang meriwayatkan hadis. Orang yang paling banyak meminta-minta di dunia, dia meminta-minta rejaman batu dari neraka akhirat kelak. Nabi kata, ya. Lalu dia kata, tapi lapar sangat, macam mana aku nak makan ni? Lalu dia buat apa? Dia buat satu helah lah, helah yang syarak. Dia kata, aku pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq, aku tanya soalan. Mana tahu Abu Bakar As-Siddiq perasan aku ni lapar, jemput makan. Datang kuliah kan, mana tahu Haji Arif nak jemput minum teh tarik ke rumah ni. Contohnya lah kan. Tak sarapan lagi kan. Contohnya lah kan. Tapi bila pergi-pergi, dia tanya, wahai Abu Hurairah tanya, wahai Abu Bakar Siddiq, apakah maksud ayat sekian dan sekian? Sedangkan kata Abu Hurairah, sedangkan aku lebih faham maksud ayat tu daripada Abu Bakar Siddiq. Oh, tafsir ayat ni sekian. Dia tak faham. Dia tak dapat, dia tak perasan. La yaqil, dia sebut la yaqil. La yaqil itu bukan tak berakal, maksudnya dia tak perasan. Maka Abu Hurairah kata, jazakumullah khairan. Tak ada pula kan nama je Abu Bakar. Tak ada lah nak jemput kita ni kan. Kata kayu mana kan. Sedekah macam tak ada nak cari apa kata. Tak ada. Pergi rumah Umar Khattab pula. Umar Khattab sama juga. Umar Khattab punya soalan sekian. Tak perasan juga Umar Khattab. Nak kalah lapar ni. Lalu dia datang, dia pun balik ke masjid. Nak ada kelaparan tu. Lalu Nabi panggil, Abu Hurairah, mari sini. Abahir. Selain Nabi tak panggil dia Abu Hurairah, Nabi panggil dia Abahir dengan nama muzakkar Hir, bukan Hurairah. Sebab itulah kata Abu Hurairah, jangan panggil aku Abu Hurairah, panggil aku Abahir. Dan kata Syekh kami, memanggilnya dengan nama lelaki kucing jantan tu lebih baiklah. Abahir. Tapi tak apalah, Hurairah boleh juga, sebab itu famous. Kan? Nah, kata, wahai Abu Hurairah, mari sini. Nabi bawa lah sebekas susu je ni, satu bekas balang susu. Nah, Abu Hurairah punyalah happy. Ingatkan dia dapat satu balang tu. Perempuan Nabi kata, nah, bagi-bagikan kepada semua ahli sufah. Bagi-bagikan kepada semua ahli sufah. Dan ahli sufah ketika itu 30 orang. Hai, tak ada can dah. Dan Abu Hurairah ni kita kata taslim, sur'atul istijabah. Ambil, tak ada pula kata, ya Rasulullah, bagi saya minum secawan dulu boleh Rasulullah. Tak ada. Dan ketika dia bagi tu, dia minum dulu, bukan? Sebab Nabi kata apa dia? Ahli sufah. Nabi kata bagi ahli sufah, dan dia pun ahli sufah. Kalau ikutkan dia dalam senarai jugalah. Bolehlah dia minum dulu. Tapi tak, sebab dia ingat hadis Nabi SAW. Nabi kata, saqil qaum akhiru man yashrabu. Nabi kata orang yang tuangkan air untuk orang, dia yang last kali minum. Lepas tu orang Melayu kita bagus bab tu. Minum saya dia bagi semua orang. Minum dasar tak. Saya mula-mula kata apalah orang Melayu, biar minum sekali. Tak. Itu punya ada hadis. Saqil qaum, yang bagi orang minum, dia last kali minum. Ketika dia bagi, masa tu tak ada cawan-cawan ni, semua minum bekas tu je. Lepas tu kata Syekh kami, orang sekarang je kuat sangat geli nak share cawan. Zaman dulu biasa share cawan ni. Dia kata masa kami belajar kat Madinah dulu, dekat tempat Zam-Zam tu satu je cawan dia. Tak ada cawan-cawan banyak tu. Kan mungkin sebab sekarang banyak penyakit agaknya kan. Zaman dulu lain lah. Jadi satu bekas tu pusing. Seorang minum, Allah, borang kata tak ada can ni. Dah pusing sampai last sekali, dia sangka memang tak dapatkan dia dah.
Dia tengok, banyak lagi. Dia pandang muka Nabi, Nabi pun senyum. Seolah Nabi kata, itulah ni. Jangan, ini aku Rasulullah SAW. Maka dia pun minum. Nabi kata, minum lagi ya Barrah. Dia pun minum. Minum lagi ya Barrah. Minum. Sampai kata, aku dah kenyang, tapi tak kurang-kurang juga susu ni. Allahu Akbar. Tak kurang-kurang juga susu ni. Syekh kami boleh cerita hari ni menangis. Dia kata, macam mana obrolan tu kadang-kadang dia lapar, haus, sangat-sangat lapar. Tapi apa dia? Dia utamakan dulu hadis Nabi SAW daripada kehendak diri dia dulu. Ini Abu Hurairah, betul lah, tak pelik dia ni banyak hafal hadis Nabi SAW, dan inilah yang diikuti oleh ahli sufah yang lain, kan, dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan juga generasi tabi'in yang mereka tu menghafal hadis, mempelajari hadis dalam keadaan perutnya lapar. Keadaan perutnya lapar, mutafarrid. Lepas tu kata Syekh, aku memanjangkan huraian berkenaan dengan Abu Hurairah ni sebab apa? Supaya kita semua penuntut ilmu mengetahui macam mana Abu Hurairah ni belajar. Zaman tu bukan ada beasiswa tak ada, kan? Bukan dia kata kalau dapat dia dapat graduate, dapat BA, boleh kerja ke, tak ada. Semuanya lillahi ta'ala, mutafarrid. Yang kedua, mengosongkan waktu semata-mata untuk hadis Nabi SAW. Kita huraikanlah hadis ni insya-Allah pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Abu Abdullah, dan guru kepada Imam Ibn Majah. Ibn Majah. Nama murid Abu Hurairah yang hak keluar tu boleh repeat tak? Boleh repeat. Itu pertama sekali Sa'id bin Al-Musayyib. Yang kedua Abu Saleh. Kita ni lah Abu Saleh Zakwan As-Samman. Yang ketiga Muhammad bin Sirin. Yang keempat Al-Maqburi, Muhammad bin Hasan Al-Maqburi. Kemudian Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz nama dia. Al-A'raj yang Abdurrahman bin Hurmuz, Al-A'raj. Dan Abu Rafi'. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.